Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung pembincangan dalam subjek Usuluddin bagi tingkatan 2 yang bertajuk Sifatullah, iaitu sifat-sifat Allah. Okey, kita akan bincangkan yang pertamanya dari sudut ta'rif sifatullah. Okey, al-amaratu al-lazimatu bi zatillahi alladhi ya'rafu biha. Okey, sifat-sifat Allah ialah petanda yang tetap pada zat Allah Subhanahu wa taala yang telah pun diketahui. Petanda yang tetap pada zat Allah Subhanahu wa taala yang telah diketahui. Okey, itu adalah ta'rif bagi sifat-sifat Allah. Dan kemudian kita tengok bahagian sifat Allah Subhanahu wa taala, aqsamus sifatil wajibah fi haqqillah taala, iaitu pembahagian sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Okay. Sebelum tu kita tahu bahawasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala itu yang masyhurnya adalah 20 sifat, dan sifat-sifat ini terbahagi kepada 4, iaitu sifat nafsiyah, sifatus salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Okey, bagi sifat nafsiyah ditakrifkan sebagai sifatun subutiyatu yadullul wasfi biha ala nafsi zati, iaitu sifat yang sabit yang menunjukkan sifatnya kepada zat itu sendiri, dan bukan makna tambahan baginya. Dan akal tidak boleh terima kalau sekiranya zat ini tak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kedua sifatus salbiyah. Sifatul i'tibariyatun tadullu ala salbi ma la yaliqu bihi. Sifat i'tibariyah, sifat yang berkaitan, yang menunjukkan penafian perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian sifatul ma'ani, apa yang diartikan dengan sifat ma'ani? Sifat ma'ani ialah ma dalla ala ma'na wujudi, ma dalla ala wujudiyatu qa'imatun bi zatihi, sifat yang menunjukkan makna yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat maknawiyah. Apa itu sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah ialah wahia sifatul al-mushtaqatu min sifatil ma'ani lidalalah ala qiyamihi bizatihi. Sifat maknawiyah ialah sifat yang diambil daripada sifat ma'ani untuk menunjukkan ianya ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Okey, tak apa, kita teruskan, kita pergi satu persatu. Okey. Kita pergi kepada sifat yang wajib bagi Allah. Okey, sifat al-wajibah ala Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sifat al-wajibah, sifat wajib ini ialah as-sifatus sabitatu fi haqqillahi ta'ala wa la yatasawwaru fil aqli adamuha. Iaitu sifat wajib ialah sifat yang sabit pada hak Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mesti ada pada hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak tergambar pada akal tentang ketiadaannya. Mustahil bagi akal Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat ini. Yang pertama kita tengok sifat nafsiyah tadi yang kita sebutkan. Sifat nafsiyah ada satu sahaja, iaitu sifat wujud. Sifat wujud ni mustahil bagi akal kita Allah itu tidak bersifat dengan sifat wujud. Dia pencipta, mestilah dia bersifat dengan sifat ada.
Okey, sifat wujud dengan erti bahawa adanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya, bukan kerana sesuatu sebab. Okey, kemudian dalam kategori sifat salbiyah, kita ada sifat kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsih, wahdaniyah. Okey, kidam ialah sedia ada. Sedia ada maksudnya tiada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada sifat baqa. Sifat baqa ini ialah kekal. Kekal maksudnya tiada perakhiran bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis ialah Allah tidak sama dengan yang baru. Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian sifat qiyamuhu bi nafsih, berdiri dengan sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan sokongan ataupun bantuan daripada siapa pun untuk diri dia. Dan wahdaniyah ialah menafikan sifat yang berbilang-bilang pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu wahdaniyah ni adalah satulah. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani tadi ialah sifat yang menunjukkan makna yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada sifat qudrah. Qudrah ditakrifkan sebagai sifat azali yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang datang dengan mengadakan perkara yang harus dan meniadakannya mengikut kehendaknya. Qudrah Allah Subhanahu Wa Taala ni, qudrah diertikan sebagai berkuasa. Berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala boleh nak mengadakan ataupun mentiadakan makhluk. Okey, kemudian iradah. Iradah bermaksud mengkehendaki, iaitu sifat yang azali yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengkhususkan perkara yang harus dengan sesuatu yang harus baginya, seperti kelahiran seseorang pada waktunya, dan maka tidak ada sesuatu yang harus itu kecuali dengan Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iradah ini adalah berkehendak. Allah itu berkehendak mengikut apa yang dia nak. Tarikh lahir seseorang, tarikh kematian seseorang, dia semua yang tetapkan. Okey, kemudian sifat ilmu. Sifat mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang luput daripada yang tak sampai kepada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat ma'ani lagi, al-hayat, iaitu sifat Allah itu bersifat dengan hidup, kekal yang tidak mati. Kemudian sifat as-sama', iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat melihat. Allah itu maha mendengar. Sama mendengar, maaf. Okey, al-basar, melihat. Dan al-kalam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan berkata-kata. Kemudian sifat al-ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, iaitu keadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat yang qudrah, iaitu berkuasa. Kemudian kaunuhu muridan, keadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat iradah, berkehendak. Kaunuhu aliman, sifat Allah, keadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat mengetahui. Kaunuhu sami'an, keadaan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat sama', iaitu mendengar. Kaunuhu basiran, keadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat melihat. Kaunuhu hayyan, keadaan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat
hidup. Kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kalam, iaitu berkata-kata. Okey, kemudian kita pergi kepada sifatul mustahillah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Hiya sifatun allati yastahilu syar'an wa aqlan ittisafullahu biha, iaitu sifat yang mustahil bagi dari sudut syarak dan akal, bersifatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tersebut. Okey, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ni ialah sifat yang mustahil pada akal ataupun mustahil pada syarak, bahawasanya Allah itu bersifat dengan sifat-sifat ini. Yang pertama, sifat al-adam, iaitu hilang, maksudnya Allah ni tiada. Yang kedua, al-hudus, binasa, mustahil bagi Allah itu bersifat dengan binasa. Kemudian al-fana, al-hudus tadi maksudnya baharu, mustahil bagi Allah itu bersifat dengan sifat baharu kerana dia adalah kidam. Okey, al-fana, binasa. Fana ni mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat binasa, kerana Allah tidak binasa, kekal selama-lamanya. Kemudian mumasalatu lil hawadis, mumasalatu lil hawadis, mustahil bagi Allah menyamai dengan makhluk, sama dengan makhluk. Kemudian qiyamuhu bighairi, memerlukan bantuan dalam sesuatu perkara, mustahil bagi Allah ni meminta tolong ataupun memerlukan bantuan. Sifat mustahil yang seterusnya adalah at-ta'addud, iaitu berbilang-bilang. Kemudian al-ajzu, tidak berkuasa ke atas sesuatu. Al-ikrahu, dipaksa untuk melakukan sesuatu. Al-jahlu, tidak ada pengetahuan ataupun bodoh. As-sammu, hilang pendengaran. Allah itu tak ada pendengaran, maksudnya tuli, mustahil. Al-umyu, hilang penglihatan ataupun tidak dapat melihat ataupun buta. Al-bukmu, al-bukmu, tidak mampu bertutur ataupun bisu. Kaunuhu ajizan, menjadi tidak berkuasa. Kaunuhu mukrahan, menjadi terpaksa. Kaunuhu jahilan, menjadi tidak mengetahui. Kaunuhu mayyitan, menjadi tidak bernyawa ataupun mati. Kaunuhu asammu, menjadi hilang pendengaran. Kaunuhu a'ma, iaitu menjadi hilang penglihatan. Kaunuhu abkam, menjadi bisu. Ini adalah di antara sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, untuk yang terakhir kita tengok kepada sifatul jaizah. Sifatul jaizah, ma yahtamilu wujuduhu aw khusuluhu aklan khilaful mumtani'a al-wajib. Sifat-sifat sifat harus bagi Allah ialah perkara harus, ialah sesuatu yang boleh adanya atau mendapatkannya pada akal, berbeza dengan perkara yang mustahil. Sifat harus pada hak Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Subhanahu wa taala boleh untuk melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala boleh nak ciptakan sesuatu ataupun tak ciptakan sesuatu. Itu harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, dengan itu diharap apa yang saya kongsikan ini dapat membantu kita belajar di musim kawalan pergerakan ni, khususnya bagi pelajar-pelajar di Raudah Secondary School. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.